أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وصلى الله وسلم على القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi dengan taufik dan juga hidayat Allah Taala yang sentiasa memberi kepada kita ilmu dan juga amal soleh, dapat kita ada peluang untuk nak mempelajari agama Allah Subhanahu Wa Taala, untuk nak tafaqquh fid din, tafaqquh fid din, iaitu faham, membuat tubuh kita faham ajaran Allah Subhanahu Wa Taala nak abalah mana. Alhamdulillah, kita hari ini salah satu jalan untuk kita nak tafaqquh fid din, yang mana kita dah dengar setiap majlis halaqah kita yang sedang kita baca hadis Nabi SAW, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, hadis riwayat Imam Bukhari. Sesiapa yang Allah Taala hendak nak dia dapat satu kebaikan, nescaya Allah Taala akan dia ni faham agama. Nescaya Allah Taala akan faham agama. Maka alhamdulillah, kita sekarang usaha untuk nak dapat kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan kita nak buat tafaqquh fid din, nak faham agama-agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana at-tafaqquh fid din, faham agama Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya khusus kepada madah ataupun wicara fiqh sahaja, yang mana kita nak mempelajari mengenai dengan hukum ahkam ibadat ataupun amalan yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tafaqquh fid din juga masuk juga kita mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kita nak kenal apa dia hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk dapat kita nak berbeza di antara hadis yang sahih dan juga hadis yang dhaif dan juga hadis yang palsu. Kerana dengan sebab kita tahu dan juga dapat kita nak beza di antara hadis-hadis yang sahih dan juga hadis yang tidak boleh diguna, kita dapat nak beramalkan amalan kita sehari dan juga semalam ini dengan kita beramal dengan hadis yang sahih, hadis yang sabit yang diriwayatkan daripada Nabi SAW, dan juga kita akan selamat dan juga amalan kita akan selamat dengan sebab kita memberi kepentingan dalam nak mempelajari hadis Nabi, untuk nak beza, untuk nak hadis Nabi SAW. Dan apabila kita dapat hadis sahih, kita faham hadis sahih, kita dapat ngaji hadis-hadis yang sahih, dapat kita nak beramalkan dengan hadis itu, maka insya-Allah kita sendiri akan selamat dengan sebab kita pegang dengan sunnah Nabi SAW, dan juga amalan kita pun akan selamat kerana kita ikut sunnah Nabi SAW melalui hadis-hadis yang sahih. Juga at-tafaqquh fid din, at-tafaqquh fid din, cara nak ngaji agama, nak membuat faham agama Allah Subhanahu Wa Taala ni, bukan hanya fiqh ataupun hadis sahaja, juga kita kena mempelajari
Dia masuk juga, iaitu namanya al-aqidah. Aqidah kita kena mempelajari juga apanya aqidah al-islamiyah as-sahihah, yang betul sungguh, yang Nabi SAW nak, yang Allah Ta'ala nak. Kita main ngaji aqidah untuk nak baiki aqidah kita betul dengan aqidah as-sahihah. Kita nak baiki hati kita, kita nak baiki keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini juga yang kata penting, salah satu cara ataupun salah satu madah ataupun wicca yang kita nak tafaqquh fid din, iaitu wicca aqidah wa wicca tauhid, kekelak kasata ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana aqidah salah satu ilmu yang agak kata penting sangat di dalam agama Islam. Kerana apabila kita gagal ataupun menyeleweng dalam nak fahami ilmu aqidah, kita akan menyeleweng hidup kita dalam dunia ini. Nak tunjuk kata ilmu ataupun at-tafaqquh fid din meliputi juga ilmu al-aqidah. Dan juga di sana kita nak mempelajari at-tafaqquh fid din, iaitu ilmu mengenai dengan akhlak. Kerana Islam memberi kepentingan, Islam memberi kepentingan akhlak di dalam agama Islam ni, kerana Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih yang kita akan jumpa dalam kitab ini juga, iaitu al-birru husnul khuluq. Kebaikan yang paling tinggi di dalam agama Islam iaitu akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Dengan sebab itulah kita pada hari ini tak cukup kalau kita tafaqquh fid din dalam setiap ilmu yang berada di dalam agama, setiap bidang yang berada di agama, tetapi kita adalah satu orang pelajar, satu orang yang mempelajari ilmu ataupun tafaqquh fid din, kita tidak ada akhlak yang mulia, maka tak cukuplah kita. Maka alhamdulillah, kita salah satu lagi juga kita kena bangga bahawa kita adalah orang yang beragama dengan agama Islam. Agama Islam adalah agama Allah. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Agama Islam hajar kita setiap perkara, mula daripada perkara yang kecil, yang halus, sampai kepada perkara yang besar. Islam adalah agama yang hajar kita segala perkara yang berada di dalam hidup kita. Sama benar tu benar halus, sama ada benar tu benar tengah, benar yang besar. Islam hajar kita setiap bidang, setiap bucu hidup kita. Islam hajar semua. Siapakah salah satu perkara yang Islam hajar kepada kita, iaitu bersiwak. Sugi. Cara nak sugi, Islam hajar kita sugi. Benda yang kecil saja. Benda yang kecil saja. Islam hajar kita cara kita nak duduk, adab kita nak qada hajat, duduk dalam tandas, duduk dalam jamai, cara mana kita nak duduk, Islam hajar kita. Walaupun benda itu adalah benda yang kecil, tetapi kita tak boleh nak mengkam, tak boleh nak buat main-main, tak boleh nak hina benda-benda yang kecil ini, kerana dia adalah salah satu untuk kita nak at-tafaqquh fid din, nak ngaji agama Tuhan. Kerana benda ni Nabi hajar, Tuhan pun hajar. Nabi tak hajar kita melainkan melalui wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi hajar benda ni, maka ini nak kata at-tafaqquh fid din. Walaupun benda kecil, kita kena ngaji ajaran-ajaran Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak mempelajari at-tafaqquh fid din, mula daripada benda kecil kita tinggal, kita buat hina dengan benda-benda yang halus, kita tak buat at-tafaqquh, tak buat faham dengan dia, nescaya kita akan jadi salah satu orang, salah satu hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang amat rugi. Kerana kita sebagai orang Muslim, orang Islam, kita tak boleh nak berhina dengan kebaikan yang halus. Kerana kadang-kadang kebaikan ataupun satu perkara yang kecil saja, tetapi kita faham, buat tafaqquh dengan dia, gapo yang Nabi hajar, gapo ganjaran dan juga pahala yang kita dapat daripadanya, yang Nabi royak dan juga Allah Ta'ala royak dalam Al-Quran, kita akan jadi orang yang sangat laba, orang yang dapat kamrai yang banyak daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana misalnya kalau kita bersiwak, kita bangun pagi, kita gonyah gigi dengan sugi, dengan tanpa niat kata sugi ini adalah sunnah, adalah perkara yang Nabi suruh kita. Kita gonyah gigi kita ni dengan adab kita. Kita bangun pagi waktu nak bergigi saja, tetapi tidak niat.
untuk nak turut sunnah Nabi, maka kita tidak dapat pahala daripada Allah Subhanahu taala. Kalaulah kita bangun pagi, kita bersugi bersiwak, gonyah gigi kita dengan siwak baik, kita niat kata kita ni dah faham hadis Nabi SAW yang mana Nabi biasa raya kata, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli salatin wa fi riwayatin 'inda kulli wudu'in. Nabi SAW raya, laula an asyqa ala ummati, kalaulah satu benda ni yang aku nak suruh kepada umat aku dan juga dia tidak jadi benda yang sangat berat kepada umat aku, nasabah aku akan suruh dia ni bersugi setiap semaya. Sebelum nak maya, sugi. Sebelum nak ambil wuduk, nak ambil semaya pun sugi. Kalau benda ni bukan benda nak berat. Bukan benda yang berat. Kerana Nabi kata, laula an asyqa ala ummati. Kalulah benda ni bukan benda yang berat, nasib aku akan suruh mereka sugi setiap wuduk dan juga setiap solat. Tetapi Nabi takut kalau nak suruh setiap solat ni, benda tu jadi benda wajib ni, takut kita nak susah, umat dia susah. Tetapi ini nak tunjuk kata, kalaulah kita faham hadis Nabi, walaupun benda-benda yang kecil, sunnah Nabi yang kecil saja, tetapi dengan sebab niat kita, ganjaran yang kita akan dapat, pahala yang akan dapat, pelabun tirau cak daerah, yang nyai mahasan, teng mewah japinkan dengan tilek noi katam. Mustami'in, mustami'an yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita pada majlis kita ataupun halaqah kita dalam nak mempelajari hadis Nabi di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ataupun 40 hadis Imam Nawawi. Kita alhamdulillah pada hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10 kita insya-Allah kita akan mempelajari hadis mengenai dengan sebab yang Allah Taala tidak nerima satu doa hambanya. Sebab apa Allah Ta'ala tidak terima doa hamba dia? Kita akan dengar, kita akan mempelajari sama. Hadis yang ke-10, Imam Nawawi kata, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah Ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin, faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibati wa'malu salihan, wa qala ta'ala يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم. Hadis ini diriwayat oleh sahabat Nabi SAW yang kita akan dengar selepas ini setiap hadis yang banyak ke hadis melalui riwayat dia, iaitu riwayat oleh sahabat Nabi yang nama Abu Hurairah, nama dia sebenar Abdurrahman bin Sakhar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bapa kucing, seorang sahabat Nabi yang kita dah dengar. Siapa Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhrin, sahabat Nabi SAW yang banyak hafal hadis Nabi, yang mana dia ni tak pandai nak tulis. Dia tak pandai nak tulis, tetapi dia ni sebagai seorang sahabat Nabi yang hafal hadis Nabi, jam hadis Nabi banyak sekali daripada sahabat-sahabat yang lain. 5,000 hadis lebih yang dia hafal hadis Nabi, yang mana hadis dia banyak yang kita beramal dengan hadis-hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita berdoa kepada Abu Hurairah semoga Allah Taala redha. Dan juga dia kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah Ta'ala baik, tayyibun la yaqbalu, dan juga Allah Ta'ala tidak terima benda-benda apa pun daripada hamba dia, melainkan benda tu dia kena jadi benda yang tayyibah juga. Allah Ta'ala tayyibun, Allah Ta'ala baik, sifat dia baik, asma, nama-nama dia baik, hukum hakam dia baik, segala yang sakut dengan Allah Ta'ala adalah benda yang baik. Baik di sini, innallaha tayyibun, zat Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala sendiri tayyibun, baik, tidak ada kekurangan, tidak ada orang yang kata dicampur dengan benda-benda yang tidak baik. 100% Allah Ta'ala tayyibun, baik, mula daripada zat Allah Ta'ala sendiri, dan juga
sifat dia, khulasanat dia tayyibun juga, hukum ahkam dia pun tayyibun juga. Segala perkara yang sakut dengan Allah Ta'ala adalah benda yang tayyib. Dan juga apabila Allah Ta'ala adalah tayyib, Allah Ta'ala pun tidak terima segala amalan, segala perbuatan, segala perkara, melainkan benda tu adalah benda yang tayyib juga. Melainkan benda tu adalah benda yang tayyib juga. Kerana Allah Ta'ala apabila Allah sebagai tayyib, baik, dan juga Allah Ta'ala tak akan nak terima benda-benda yang al-khabith, yang mana al-khabith tongkam lawan dengan al-tayyib. Al-tayyib benda baik, al-khabith benda yang tidak baik, benda yang orang panggil benda-benda yang buruk. Allah Ta'ala tak akan nak terima perkara yang buruk, walaupun cara mana-mana pun Allah Ta'ala tidak akan nak terima benda-benda yang buruk, kerana Allah Ta'ala tayyib dan juga suka nak terima perkara yang tayyib. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, "Qul la yastawil khabith wat tayyib." Katakanlah wahai Muhammad, la yastawi, tak sama benda-benda yang khabith, benda yang tidak baik, benda yang buruk, benda-benda yang jahat, tak sama dengan at-tayyib, benda-benda yang baik. Seperti mana juga Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, "Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat." Allah Ta'ala sesungguhnya perempuan ataupun orang tina yang tidak baik, orang tina yang jahat, dia pun akan dengan orang yang jahat juga. Dan juga orang yang jahat dia akan bersama dengan orang tina yang jahat. Dan juga orang yang baik, at-tayyibat, orang perempuan yang baik, yang bagus, dia akan bersama penku kab at-tayyibin, iaitu orang yang baik. Di sini nak tunjuk kata Allah Ta'ala sifat dia adalah at-tayyib. Apabila sifat Allah Ta'ala tayyib, dia pun tak akan nak terima melainkan benda yang tayyib juga. Kerana benda yang tayyib tidak akan boleh nak duduk sama dengan benda-benda yang tidak tayyib, iaitu yang dinamakan benda al-khabith. Dan juga Nabi SAW kata, "Inna Allaha amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin." Sesungguhnya Allah Ta'ala suruh orang mukmin, orang yang beriman, dengan perkara yang mana Allah Ta'ala biasa perintah kepada para nabi dulu juga. Dan juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'amalu salihah." Wahai para nabi, makanlah daripada benda-benda yang baik. Minat tayyibat, benda-benda yang baik. Wa'amalu salihah. Dalam ayat ini Tuhan suruh para nabi suruh makan benda-benda yang baik, benda-benda yang bagus, benda-benda tayyibat, wa'amalu salihah, dan juga beramallah dengan amalan yang baik. Dan juga salah satu ayat lagi Allah Ta'ala kata, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum." Tadi ayat yang pertama Allah Ta'ala perintah kepada para nabi. Dan juga ayat yang kedua ini ayat kata Allah Ta'ala suruh kepada orang yang beriman, seperti mana ayat yang Allah Ta'ala suruh kepada para nabi, suruh makan benda-benda yang baik. Dan juga sama juga, hai orang yang beriman, makanlah daripada perkara yang baik yang aku telah memberi rezekikan kepada kamu. Di dalam hadis ini kata Nabi SAW kata, "La yakbalu illa tayyiba." Allah Ta'ala tak akan nak terima melainkan benda yang baik saja. Dan juga salah satu hadis Nabi SAW nak tunjuk kata satu amalan yang walaupun sedikit saja kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga benda itu, amalan itu adalah benda yang baik, Allah Ta'ala akan terima dia. Allah Ta'ala akan beri ganjaran yang tuwikun, ganjaran yang banyak, pahala yang banyak kepada dia. Seperti hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Nabi SAW kata, "Man tasaddaqa bi'adli tamrin min kasbin tayyib." Siapa yang sedekah satu buah tamar sahaja, yang mana buah tamar ni dia dengan sebab dia dapat dengan sebab usaha yang baik dengan dia, dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, yang dia dapat buah tamar ni, dan juga dia bersedekah dengan jalan Allah SWT, Allah Ta'ala akan terima dia.
Wa innallaha yataqabbaluha biyaminih thumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum. Allah Taala akan beri pahala dia sedikit. Nah, ya Allah Taala akan terima benda yang baik. Walaupun benda yang kecil saja, tetapi dengan cara yang halal, cara yang baik, Allah Taala akan terima kita, akan terima amalan-amalan itu. Seperti kalaulah benda yang tidak baik, Allah Taala tak akan nak terima. Allah Ta'ala tak akan nak terima. Seperti satu orang, dia makan daging kambing. Kalau kita tanya daging kambing, adakah benda ini adalah benda yang halal? Daging kambing adakah halal? Kita akan jawab bahawa halal, cerak. Tuhan halal daging kambing untuk kita nak makan. Tetapi kambing ataupun daging kambing itu yang kita makan itu, dia mati dengan sebab tidak sembelih dengan nama Allah SWT. Dia mati sendiri. Bukan dengan sebab kita sembelih dia dengan nama Allah, tak. Nabi kata benda tu pun tak boleh kita nak makan juga. Kerana Allah Ta'ala larang binatang yang mati sendiri yang tidak sembelih dengan nama Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala larang. Al-maitah. Al-maitah iaitu binatang yang mati sendiri yang tidak disembelih dengan nama Allah Subhanahu Ta'ala ni, Allah Ta'ala haram kita. Allah Ta'ala haram kita, jangan kita makan. Jangan kita makan. Walaupun daging itu, benda itu adalah benda yang halal pada asalnya, tetapi dengan sebab dia mati tidak sembelih dengan nama Allah Subhanahu Taala, maka diharamkan kita makan juga. Satu lagi, contoh kepada kita, seorang itu dia curi kambing. Seorang curi kambing dan juga dia ambil mari sembelih dan juga makan. Kadang-kadang dia sembelih kambing tu dengan nama Allah Subhanahu Taala. Ada juga orang yang orang yang curi kambing, tetapi semasa dia sembelih ni dia ingat Tuhan. Dia ingat Tuhan. Dan juga dia sembelih sudah, dia buat makan. Adakah benda ni benda halal ataupun haram? Tak boleh juga. Tak boleh juga. Dia la yaqbalu illa tayyiba. Tak boleh juga sebab benda ni benda yang tidak baik. Kerana cara dia dapat kambing ini bukan cara yang halal, adalah cara yang haram. Maka walaupun dia sembelih kambing itu dengan nama Allah pun, tetapi dengan sebab dia curi ini, benda ini bukan benda yang at-tayyib, benda yang baik juga. Seperti harta kita, setengah ulama kata harta yang kita dapat daripada riba, harta yang campur dengan riba ni, rebab dakbiyah. Kita nak ambil benda tu ni, nak ambil duit tu, mari setengah ulama kata nak mari kepada masjid ataupun nak buat masjid ni tak boleh juga. Kerana masjid adalah rumah Allah Subhanahu Taala. Masjid keban Allah Taala. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Tetapi duit riba itu yang kita dapat, kita boleh nak pergi buat benda-benda yang lain. Seperti kita nak pergi sedekah tu, nak buat batah, mengita benda, mengita satarnak kusun ruam sun kelang. We kepada orang yang nak buat batah, we orang sebuah pita di tengah-tengah jalan itu boleh. Tetapi apabila kita nak mari sakut dengan Allah Ta'ala ni, tak boleh. Kerana Allah Ta'ala tayyibun la yaqbalu tayyiba. Tayyibun, Allah Ta'ala baik. Segala perkara yang sakut dengan Allah Ta'ala baik. Masjid adalah rumah Allah Ta'ala, adalah rumah yang baik juga. Maka amalan ataupun benda-benda yang haram tu kita tidak boleh nak mari campur ataupun sakut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustami'an yang dirahmati Allah sekalian. Allah Ta'ala ayat kata Allah Ta'ala ayat kata wa innallaha amara al-mu'minin wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah Ta'ala suruh orang yang beriman seperti mana Allah Ta'ala biasa suruh para nabi dulu juga. Sini tunjuk kata orang yang beriman ni sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana khamsang ataupun perintah Allah Ta'ala ni yang perintah ataupun suruh kepada orang yang beriman ke khamsang dia. Perintah tula, perintah yang sama dengan perintah yang biasa suruh oleh Allah Ta'ala kepada para al-mursalin, para nabi dulu. Maka peringkat nabi mursalin, peringkat mereka adalah orang yang mulia. Maka apabila perintah ini adalah perintah yang sama dengan para mursalin yang mulia, maka orang beriman yang Allah Ta'ala suruh pun tunjuk kata dia adalah orang yang mulia, kerana perintah yang diperintah kepada mereka ni adalah
kamsang yang Allah Ta'ala biasa suruh kepada para al-mursalin. Dan juga la yaqbalu tayyiban, kita balik pula la yaqbalu illa tayyibat tu. Nawawi kata setiap amalan tu dia kena cuci, dia kena ikhlas kepada Allah SWT. La yaqbalu illa tayyibat. Tayyibat di sini kalau kita kecek dari segi amalan. Kecek dari segi amalan yang tayyibah di sini kita tahu kata amalan yang Allah Ta'ala akan terima iaitu amalan yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Ta'ala dan juga amalan yang mengikut sunnah Nabi SAW. Kerana amalan yang tidak syirik itu, amalan yang campur dengan syirik, Allah Ta'ala tak akan nak terima. Kerana Allah Ta'ala cuci daripada benda-benda yang syirik, amalan-amalan yang syirik, dan juga Allah Ta'ala berisik daripada benda yang kita ambil dia ni buat syirik bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di hari kiamat nanti kalau kita bersyirik dengan Allah Taala, kita ambil benda lain mari syirik bersama Allah Taala. Allah Taala akan kata pada hari kiamat sebagaimana hadis yang riwayat oleh Imam Muslim, ana aghna syuraka an syirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Hari kiamat ni Allah Ta'ala akan perakat. Kata Allah lah orang yang bebas sekali, orang yang sebagai Tuhan yang sebenar. Siapa yang semasa dia hidup dalam dunia dulu, dia buat satu amalan yang syirik sama dengan Allah SWT. Dia buat kerana Allah hati, kerana orang lain hati, kerana benda lain hati, kerana harta, kerana dunia hati. Hari itu Allah Ta'ala akan tinggal dia, orang yang buat amalan itu, dan juga amalan dia, dan juga orang yang dia ambil buat syirik. Allah Ta'ala akan tinggal. Tidak ada faedah kerana Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang sebenar. Kerana satu amalan, satu perbuatan kita yang Allah Ta'ala akan la yakbalu illa tayyiban ni, kita kena ikhlas dan juga mengikut sunnah Nabi SAW. Dan juga perintah yang bersama yang Allah Ta'ala suruh kepada orang yang beriman, seperti mana Allah biasa suruh kepada para mursalin. Di sini nak tunjuk kata al-mursalin, para nabi dulu, dia adalah manusia seperti kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita ingatlah bahawa para nabi, para rasul, mereka adalah manusia yang agak kata sempurna sekali di segi ibadat mereka. Walaupun dia sama dengan kita iaitu bashar, manusia, tetapi perintah ibadat yang Allah Ta'ala biasa suruh mereka adalah contoh yang baik bagi kita. Dan mereka adalah contoh yang baik yang tidak ada kekurangan dalam ibadat mereka. Mereka ni sempurna bab di segi amalan dan juga ibadat mereka. Dan juga Nabi SAW buat contoh pula. Buat contoh kepada kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang jadi salah seorang umat Nabi Muhammad SAW. Tak ada kekurangan. Bahkan Nabi kita sendiri sebagai Nabi yang terakhir, Khatimul Mursalin, Khatimul Anbiya, Nabi Allah Ta'ala telah mengampunkan dosa dia. Sama ada yang telah lepas dan juga akan datang, Tuhan ampun dosa Nabi SAW. Tetapi Nabi pun dalam ibadat dia, amalan dia pun agak sempurna, agak jadi contoh kepada kita, tauladan yang baik, contoh yang baik bagi kita. Nabi bangun malam, siapa ke buka kaki. Aisyah tanya, sebab gapo ya Rasulullah? Sebab gapo siapa ke mayat, siapa ke buka kaki? Nabi jawab kata, awalisa an akuna abdan syakura. Tak bolehkah aku nak jadi hamba Allah SWT yang suka bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Suka bersyukur kepada Allah SWT, seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Dan juga Nabi buat contoh yang banyak. Nabi semayang malam, di segi ibadat dia semayang malam sangat panjang. Siapa ke setengah sahabat ni tak nak semayang dengan Nabi SAW kerana sebab Nabi mayang panjang. Seperti sahabat Nabi seorang nama dia Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman dia kata satu kali aku biasa semayang dengan Nabi SAW, mayang malam, mayang tahajud. Dan juga Nabi SAW membaca surah Al-Baqarah. Rakaat yang pertama Nabi baca surah Baqarah. Hudzaifah kata dalam hati dia kata ni, aku sangka bahawa insya-Allah apabila Rasulullah baca suratul Baqarah sampai kepada ayat 100 ni, sampai kepada ayat 100, aku kata Nabi akan turun rakaat.
Tetapi apabila Nabi baca sampai kepada ayat yang ke-1, Nabi pun baca pula sehingga habisnya suratul Baqarah. Dan juga habis suratul Baqarah, Nabi baca suratul Nisa. Nabi baca suratul Nisa, Hudzaifah kata selepas daripada habis suratul Nisa, boleh jadi Rasulullah akan turun rakaat. Dan katalah hati dia, maka selepas mana Nabi SAW baca suratul Nisa habis, Nabi mula pula dengan baca suratul Ala Imran. Inilah semaya Nabi waktu malam. Contoh ibadat Nabi, contoh amalan Nabi yang agak kata sempurna sekali. Semaya malam yang panjang, sempurna kali munajat kepada Allah Subhanahu Taala jadi contoh kepada kita. Maka inilah Nabi SAW jadi contoh kepada kita. Walaupun perintah yang sama, tetapi nak ayat kata Nabi, para Rasul, mereka adalah manusia yang sempurna dari segi amalan dan juga ibadat, tak sama dengan kita. Tak sama dengan kita sebagai orang yang biasa, orang yang beriman, orang biasa ni yang ada kesalahan sehari semalam, yang sentiasa kita kena beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi kata pula selepas daripada ya ayyuhar rasul kulu minat tayyibati wa'malu salihah, suruh makan benda-benda yang baik. Suruh makan benda yang baik dan juga buat amalan yang baik. Di sini ulama kata wa'malu salihah, selepas daripada makan kita kena buat amalan yang baik. Yang pertama yang kita dapat ni, bahawa kita makan untuk nak kita beribadat kepada Allah Subhanahu taala. Makan benda yang baik, kulu minat tayyibat, untuk nak tambah rank kepada kita, untuk nak dekati Allah Subhanahu wa taala dengan ibadat kita kepadanya. Kerana apabila kita makan benda tu tetapi tidak kerana kita nak beribadat kepada Allah Taala, maka sangat rugi kita. Kita makan benda yang baik, niat kita untuk nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dapatkan jaran, akan dapat pahala daripada Allah SWT dengan sebab niat kita. Yang kedua yang kita dapat wa'malu salihah di sini, nak tunjuk kata selepas daripada Allah Subhanahu wa taala wi rezeki kepada kita, wi makanan yang baik kepada kita, wi setiap perkara yang at-tayyibat kepada kita, kita mesti kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita banyak beramal dengan amalan yang soleh, amalan yang baik. Kerana amalan yang soleh inilah nak tunjuk kata kita ni bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setengah ulama kata asyukru huwa ta'atu ar-Rahman. Syukur yang sebenar, hakikat syukur yang sebenar iaitu ta'atur Rahman, taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Ar-Rahman. Taat kepada Allah Taala. Apabila kita dapat satu perkara, dapat satu rezeki, dapat satu pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, kita kata alhamdulillah, tak cukup lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena beramal dengan amalan yang soleh, kita kena beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in tu'addu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita nak bila nikmat Allah Taala, bila tak habis. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ke atas semua pemberian Allah Taala kepada kita, nescaya Allah Taala akan tambah kepada kita lagi. Dan juga apabila kita tinggal tidak bersyukur kepada Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab aku sangat sedih, sangat pedih sangat. Waliyadzubillahi min dzalik. Maka kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu taala. Tuhan pesan cakap dalam ni, kulu minat tayyibat. Minat tayyibat, suruh makan benda yang baik. Memanglah benda yang baik ini, yang mana di ayat yang lain ni Allah Taala sebut kata halalan tayyiba. Suruh makan benda yang halal, yang tayyibah saja. Benda halal dan juga benda yang baik. Di dalam dunia ini makanan yang kita makan, semua benda tu benda yang halal. Tetapi kadang-kadang benda yang halal itu kalau kita makannya dengan secara yang banyak, maka dia tak akan jadi makanan yang thayyibat juga.
dia akan jadi makanan yang halal, tetapi kita makan dengan bilangan yang banyak, makan secara banyak, dia akan binasa kita, memberi penyakit kepada kita, waktu kita jadi roh, tak jadi tayyibat kepada kita. Tetapi hakikat halal yang Tuhan nak kepada kita, suruh kita makan, iaitu halal dan juga tayyibawi, sukapap kepada kita juga. Seperti zakah. Zakah adalah benar makanan yang baik, benar makanan yang baik dan juga yang halal. Zakah halal. Tetapi apabila kita makan zakah banyak, kita akan jadi penyakit bawaan, maka tak jadi halal dan tayyibah. Jadi halal tetapi tak ada tayyiban kepada kita. Maka kita kena makan makanan yang halal, halal dan tayyibah. Wa'malu salihah. Maka di sini tunjuk kata kita ni kena bersyukur kepada Allah Ta'ala, dan juga cara kita nak jadi amalan kita amalan yang soleh, kena ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan juga ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan juga kena mutaba'ah sunnah Nabi SAW, kena ikut sunnah Nabi SAW. Itu dua ayat yang Allah Ta'ala royak dalam hadis ni. Nabi ambil maribul hadis ni royak. Selepas itu, selepas Nabi sebut mengenai dengan makanan, cara suruh makan benda-benda yang baik, wa amalan yang soleh, dan juga bersyukur kepada Allah SWT, Nabi sebut summa zakara ar-rajula yutilu safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama'. Nabi sebut ada satu orang lelaki, sebut mengenai dengan satu orang lelaki yang yutilu safar, yang mana perjalanan dia ni sangat panjang. Yutilu safar, jauh perjalanan dia, dan juga yutilu safar ash'atha wa aghbara, rambut dia ni hacuk, kucah habis rambut dia, tak tisir, tak apa, kucah digiting, jadi musing, jadi baluk habis. Dan juga aghbara, tubuh dia ni penuh dengan kabut-kabut. Nak tunjuk kata dia ni yutilu safar, musafir yang jauh. Dan juga nak tunjuk kata dia ni, kata tak ada nak cara diri, tak ada nak cara rambut diri, dan juga tubuh dia, baju dia, seluar dia ni penuh dengan kabut. Aghbara yamuddu yadayhi ila sama'. Selepas itu dia akak tangan dia, dan juga berdoa kepada Allah SWT, akak tangan ke langit, dan juga kata ya Rab, hei Tuhan, hei Allah, ya Tuhan aku, hei Tuhan aku, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di sini kalau kita fati dalam hadis ni, Nabi royak banyak sebab di sini, sebab Nabi kata orang yang bermusafir ini, orang yang dentang ini, dia nak kepada doa yang mustajab daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertamanya di antara asbab yang Allah Ta'ala nak akan terima doa tu, iaitu yutilu safar, dengan sebab dia bermusafir. Seperti mana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan juga Abu Dawud, dengan hadis, dengan sanad dan juga hadis yang sahih. Nabi SAW kata salathu da'wat mustajabat, 3 doa yang diterima, yang akan diterima oleh Allah SWT. 3 doa yang Allah Ta'ala akan terima dan juga tidak akan ditolak. Tidak akan ditolak, Allah Ta'ala akan terima. Allah Ta'ala akan dengar dan juga Allah Ta'ala akan terima. Yang pertama, da'watul mazlum, doa orang-orang yang kena zalim. Yang kedua, da'watu al-musafir, doa orang yang bermusafir, doa kondentang. Dan juga yang ketiga, da'watul walid ala waladihi, iaitu doa seorang bapa dan juga seorang mak ni kepada anak dia. Nabi kata hadis ni, Nabi kata lelaki ni dia musafir, dengan musafir jauh keluar daripada rumah dia ni untuk nak cari peluang mustajab doa dia. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, yamuddu yadayhi ila sama', akak tangan naik ke langit dan juga berdoa kepada Allah Ta'ala. Salah satu sebab kita, asbabu min asbab istajabatid doa, iaitu kita akak tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga At-Tirmizi juga, Nabi SAW kata, innallaha hayyun karimun yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ay yaruddahuma sifra.
Nabi SAW kata, sesungguhnya Allah Ta'ala hayyun karim, mulia, yastahi, Allah Ta'ala malu. Allah Ta'ala malu apabila seorang hamba dia angkat tangan minta kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala takwi gapo dia, kosong doa dia ni. Allah Ta'ala tak ada wi gapo kepada dia ni. Allah Ta'ala malu. Malu apabila hamba dia angkat tangan dan juga buat turun tangan secara kosong, tidak dapat gapo pun daripada Allah Subhanahu Ta'ala. Allah Ta'ala malu kalau dia tak mustajab doa hamba dia. Dalam hadis ni asyahid, iaitu rafa'a yadayhi, angkat tangan dia salah satu sebab yang Allah Ta'ala akan nak terima doa-doa hamba. Dan juga di antara sebab juga dalam hadis ni, kalau kita fati, kalau kita tadabbur baik, orang lelaki ni dia kata ya Rabb, hei Tuhanku, hei Tuhanku. Dia seolah-olah dia bertawassul dengan rububiyah Allah Subhanahu Ta'ala. Nak tunjuk rububiyah Allah Ta'ala, kata Allah Ta'ala lah sebagai rububiyah, Tuhan kepada segala makhluk yang berada dalam dunia ini. Tuhan lah sebagai orang yang tadbir berihan segala perkara dalam dunia ini. Dia bertawassul dengan Allah Ta'ala. Kalau kita lihat kepada doa-doa Nabi, walaupun dalam Quran sendiri pun banyak juga doa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran yang mula dengan Rabbi, seperti Rabbi zidni ilma, wa qur Rabbi zidni ilma. Hei Muhammad, mintalah doa, katakanlah Rabbi zidni ilma, guna dengan Rabb. Dan juga Nabi pun banyak hadis yang Nabi guna dengan Ar-Rabb. Doa ya Rabb, ya Rabb, menunjuk kata dia adalah sifat ataupun salah satu sebab juga yang Allah Ta'ala akan nak terima doa dia juga. Lelaki ini dia bermusafir dengan musafir yang jauh, kabut penuh tubuh dia, rambut musing habis, dia tak ada nak sifat. Dan juga dia angkat tangan dia, ya Rabb, hei Tuhanku, hei Tuhanku, wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, makanan dia pun haram, dan juga minumnya dia haram. Haram di sini makannya ada, boleh jadi makanan itu sendiri makanan haram, boleh jadi juga makanan yang dia dapat itu dengan cara yang haram, walaupun benda tu benda yang halal, tetapi cara yang dia dapat dengan haram, maka benda tu haram juga. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, dan juga wa malbasuhu, pakaian dia yang dia dapat pun dengan cara yang haram juga. Wa ghudhiya bil haram, dan juga pacar yang cheap, semua yang sakut dalam hidup dia yang dia dapat ni dengan cara-cara yang haram juga. Fa anna yustajabulah, maka Nabi SAW kata, bagaimana Allah Ta'ala nak terima doa dia? Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Di dalam hadis ni, kalau kita fati yang kita sebut tadi, sebab yang ketiga yang Allah Ta'ala akan nak terima, Allah Ta'ala akan nak terima mengenai dengan doa, iaitu kita kena angkat tangan, rafa'a yadayhi ila sama', angkat tangan doa semasa kita berdoa. Tetapi kita ingatlah bahawa mengenai dengan angkat tangan dalam berdoa ni, dia ada banyak jenis. Ada sejenis yang kita apabila nak angkat tangan berdoa ni, kita kena ada riwayat ataupun contoh daripada Nabi dan juga sahabat. Riwayat kata perbuatan ni kita boleh nak angkat tangan. Dan juga jenis yang kedua, tidak ada riwayat kata kita suruh kena angkat tangan dalam perbuatan satu-satu perbuatan. Dan juga yang ketiga, tidak ada sedikit pun riwayat kata suruh dan juga larang. Tak ada riwayat. Di antara jenis yang pertama yang kita nak ayat kepada sedang pendengar semua, jenis perbuatan yang ada sabit daripada sunnah Nabi SAW, suruh kita angkat tangan semasa kita berdoa, iaitu semasa khatib berkhutbah. Satu kali hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Imam Bukhari riwayat, seorang Arab Badawi, dia masuk mari masjid Nabi SAW semasa Nabi sedang ada berkhutbah. Nabi duk khutbah Jumaat biasa, Nabi khutbah. Maka Arab Badawi masuk mari. Arab Badawi biasa orang yang tidak ada ilmu, orang yang hidup dalam padang pasir, masuk mari masjid Nabi, minta daripada Nabi untuk Nabi berdoa, suruh Allah Ta'ala turun, minta berdoa, orang panggil minta turun hujan. Doa minta turun hujan, istisqa. Arab Badawi minta kepada Nabi, maka Nabi SAW mula berdoa, angkat tangan, doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
untuk turunkan hujan seperti mana orang Badawi ni minta, maka sahabat Nabi pun yang duk dengar khutbah tu nampak Nabi akik tangan, sahabat pun akik tangan. Maka di sini nak tunjuk kata kalaulah kata Nabi ataupun orang khutbah akik tangan seperti yang berlaku seperti istiwa ni yang berlaku semasa Nabi orang Arab Badawi masuk ni, tu khatib akik tangan. Maka kita akik tangan juga. Maka kita akik tangan juga. Maka di sini nak kata kita boleh akik tangan apabila minta doa hujan. Nabi semasa maya istisqa, sukun maya istisqa khas. Nabi akik tangan siapa kau suk tangan dia. Akik tangan tinggi suk. Minta hujan, minta turun hujan daripada Allah Subhanahu taala. Ini yang pertama. Dan juga ada riwayat yang lain lagi yang Nabi biasa akik tangan dalam doa, iaitu kunut nazilah. Kunut nazilah ni Nabi pun biasa akik tangan juga. Seperti hikam samkan doa kepada orang-orang Islam yang dizalim oleh orang-orang musyrikin Makkah, Nabi doa kunut. Sama ada kunut nawazin, kunut witir pun Nabi berdoa juga. Dan juga Nabi biasa naik kepada Safa Marwah, Nabi doa, Nabi akik tangan juga. Dan juga semasa Nabi duduk di Arafah, Nabi pun akik tangan juga. Seperti tempat-tempat ini ataupun perbuatan seperti ini ni, boleh kita nak akik tangan semasa kita berdoa. Jenis yang kedua, jenis yang tidak ada riwayat kata kita ni kena akik tangan. Seperti minta doa dalam khutbah hari Jumaat, yang mana tok khatib minta doa khutbah, sama ada tu khatib itu berdoa kepada al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Khatib berdoa. Khutbah Jumaat yang tidak ada minta hujan, minta turun hujan daripada Allah Ta'ala, khutbah Jumaat yang biasa, maka semasa tu khatib baca doa itu, kita tak boleh nak angkat tangan. Seperti mana riwayat di dalam hadis sahih Muslim. Satu kali Imarah bin Ru'aibah, seorang yang riwayat hadis ni, dia kata dia lihat Bushr bin Marwan. Bushr bin Marwan seorang tabi'in, dia akik tangan semasa dia duduk atas mimbar. Bushr bin Marwan dia baca khutbah, dia akik tangan. Maka Imarah ini riwayat kata doa suruh Allah Ta'ala binasa tangan Bushr bin Marwan sebab dia akik tangan atas mimbar. Maka dia kata, aku minta Allah Ta'ala binasakan tangan mung, dan juga dengan sebab aku tak biasa tengok Nabi SAW buat seperti mana mung buat. Maka semasa Tok Khatib baca khutbah ni, dan juga berdoa kepada Allahumma ighfirlil muslimin wal muslimat ataupun mukminin wal mukminat ni, tak mesti Tok Khatib kena baca khutbah. Apabila Tok Khatib baca khutbah ni, dan juga akad tangan, kita kena kecek ngaya, kena buat faham dia kata ini tidak ada sunnah daripada Nabi SAW. Dan juga di antara perbuatan yang tidak ada riwayat kata kita kena akad tangan, seperti doa di antara dua sujud, doa selepas daripada tasyahud, dan juga lain-lain tempat lagi yang mana kita tidak boleh nak akad tangan. Jenis yang ketiga yang kita riwayat kata, jenis yang tidak ada riwayat kata suruh akik tangan dan juga larang jangan akik tangan, tidak ada. Jenis ni seperti mana perbuatan orang yang kata apabila seperti ni tidak ada nas cerak kata suruh akik tangan dan juga larang jangan akik tangan ni, kita boleh turut asal dia. Asal dia dalam kita nak berdoa tu, iaitu salah satu akhlak untuk kita berdoa kepada Allah, seperti hadis kita ayat tadi kata innallaha hayyun karim yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi faruddahuma sifratu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dia kata adab sebenarnya asal adab berdoa kepada Allah Taala itu kita angkat tangan. Bagi kita tu, kalau perbuatan mana yang tidak ada sabit daripada nas hadis Nabi kata suruh angkat tangan ataupun tidak, kita pergi dengan asal adab berdoa, iaitu kita angkat tangan. Kita angkat tangan, kerana angkat tangan kita dah tak ada, adalah salah satu sebab yang Allah Ta'ala akan terima doa. Tetapi apabila perbuatan ataupun sejenis perbuatan yang ulama kata kebanyakan tu berat lagi kepada kata jangan angkat tangan, maka kita jangan angkat tangan. Seperti
kita doa seperti berdoa di antara dua khutbah ni, kita jangan angkat tangan. Kita jangan angkat tangan. Tetapi benda yang lain tu, maka kita boleh nak buka luah. Buka luah itu kuang amrun wasa'. Kita boleh nak buka luah. Tetapi di sini pun boleh juga seperti kalau kita nak berdoa di antara dua khutbah ni, kalaulah kita nak angkat tangan, namnak orang kata pendapat ulama berat kepada jangan angkat tangan tu, kita pergi dengan namnak ulama pun boleh juga. Tetapi kita nak pergi dengan asal adat itu berdoa kepada Allah Taala angkat tangan pun boleh juga. Kebenaran ni benda yang buka luah, yang mana perkara ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin di dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah dia. Maka itulah kita mengenai dengan raf'ul yadain. Maka alhamdulillah di sini kita nak tunjuk kata doa kita nak terima oleh Allah SWT, kita kena ada pacai. Pacai tidak tamai doa khairatu ta'rab, iaitu makanan kita penting juga. Makanan penting juga. Kita dah kaji dulu mengenai dengan hadis al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umur mushtabihat. Benda halal cakap kita makanlah benda halal. Benda haram cakap kita jauhilah dari benda-benda yang haram. Benda yang mushtabihat, benda yang tak tahu. Benda yang kita tak tahu kata halal dan haram, kita jauhilah. Kerana siapa yang famanittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Siapa yang dia tinggal benda-benda syubhat, benda tak cerak kata halal haram pun, lebih baik kepada dia agama dia dan juga tubuh dia. Kerana kita takut apabila kita makan dengan benda syubhat. Kita kadang-kadang benda halal cerak dah, benda haram cerak dah. Ada juga walaupun ada golongan yang benda haram tahu cerak kacau makan pun ada juga. Tetapi benda syubhat pun banyak juga kita buat main-main. Seperti makanan yang kita tak cerak, kata benda ni halal ke haram, kita kacau makan apa? Kita tinggal. Seperti kita tengok klip dulu mengenai dengan donat, Mr. Donat tu, kalau kita tak cerak kerana halal, setapan halal ni tak ada ui lagi. Kata terah halal, kata boleh makan boleh makan kata halal. Tetapi benda yang kita kena buat sekarang ni, benda itu tidak ada halal. Kemakan Islam tak ui halal lagi, ataupun orang mana mengenai dengan halal tak ui halal, tak ui orang kata cacing kata dia adalah benda yang halal, kita kena tinggal. Kita jangan makan kerana kita takut kata kita apabila kita makan benda tu benda haram, maka apabila kita berdoa kita kata no, sebab apa doa kita tak terima oleh Allah Taala. Kita kata Allah Taala tak terima doa kita, bahkan kita sendiri yang tidak jaga pacai yang Allah Ta'ala nak terima doa kita. Yang pertama iaitu wa mat'amuhu haram, makanan kita nak jaga, dan juga minuman kita pun kena jaga juga. Minuman kita kena jaga juga. Jangan makan benda-benda yang haram. Jangan makan benda-benda yang haram. Dan juga wa malbasuhu haram, pakaian yang haram juga. Pakaian yang haram, pakaian yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, waliyadzubillah min dzalik. Maka kita nak jaga juga. Yang mana Allah Ta'ala tak suka, kita jangan kacau. Pakaian yang Allah Ta'ala tidak suka, kita jangan pakai. Kerana Allah Ta'ala la yaqbalu illa tayyiban. Tak akan nak terima melainkan benda tu benda yang baik, daripada benda yang baik. Wa ghudhiya bil haram. Pacai yang cheap dia tu semua dapat dengan benda-benda yang haram, dengan cara yang haram. Kita hari ni duk fikir semua manusia, kita duk fikir semua wak balah mana kita ada duit, wak balah mana kita ada duit yang banyak, ada rezeki yang banyak. Kita cari jalan, setiap jalan untuk kita dapat duit yang banyak. Bahkan kita lupa kata cara yang kita dapat duit itu adakah cara yang betul, cara yang halal, cara yang diredai oleh Allah SWT. Kita lupa cek. Lebih-lebih lagi di antara orang-orang Tina, orang-orang muslimah kita hari ni yang berbuat nega di dalam internet baik, di dalam Facebook baik. Mereka buat nega, jual tu jual ni. Kadang-kadang jual barang yang dia nak jual, tetapi barang ataupun benda yang dia nak jual tu tak nampak kali dalam live ataupun dalam ramai yang dia turun tu, bahkan nampak tubuh dia sendiri. Dan juga kadang-kadang ramai di antara orang-orang perempuan yang dia buat nega secara melalui internet ni. Live shot baik sekarang, yang internet sangat baik, live shot, tetapi dia tidak jaga. Tidak jaga tubuh dia daripada aurat, tutup aurat yang baik.
suara-suara dia yang kadang-kadang membawa kepada aurat dan juga haram, dia tak jaga. Dia fikir saja nak buat balas mana walaupun dia ni buka aurat dia ataupun buat benda-benda yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lupa bahawa satu kaedah yang kita nak dapat rezeki yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki yang banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu taala, Allah Taala akan buka jalan keluar kepada dia. Allah Taala akan nak witang kepada dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Taala akan beri rezeki kepada dia ni min haitsu la yahtasib. Kita tu tidak boleh nak kira banyak sangat rezeki yang Allah Taala nak beri kepada kita. Tetapi hari ni kita nak cari rezeki tetapi kita lupa kepada orang yang memberi rezeki kepada kita yang sebenarnya, iaitu Allah SWT. Kita lupa ketakwaan kita kepada Allah sebenar. Membuatkan rezeki yang kita dapat tu adalah rezeki yang syubhat, kadang-kadang adalah rezeki yang membawa kepada rezeki yang haram, waliyadzubillah min dzalik. Maka jaga baik-baik wahai peniaga, wahai nak torekit, wahai orang yang buat beli jual beli tu, kai apa tu, jaga baik-baik. Kita cek baik-baik cara kita buat tu, cara perniagaan kita tu, cara jual beli kita tu adakah betul dengan cara Allah SWT nak dan juga redha, dan juga Nabi juga redha. Maka apabila benda tu tahan wasing nan pensing ti Allah Taala qabatai dekat pensing ti halal, maka insya-Allah rezeki itu akan menjadi rezeki yang halal dan juga doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga. Maka kita kena jaga. Kadang-kadang kita duk ngepek saja kerana doa kita tak terima. Doa lama dah kena tak terima. Tetapi kita lupa cek. Kita lupa cek kata adakah kita jaga pacai yang Allah Taala royak dalam hadis ni melalui Nabi SAW. Ramai di kalangan orang-orang di masyarakat kita, orang-orang kaya, orang-orang yang ada duit, mereka panggil orang semua makmum masjid baru, orang kampung baik, mari di rumah dia untuk nak berdoa. Untuk buat majlis, satu majlis berdoa kepada Allah Ta'ala. Ataupun solat hajat kepada Allah Ta'ala. Panggil orang upah duit, makan, duit apa. Usaha. Tetapi walaupun dia usaha balas mana pun, kalau syarat ataupun pacai yang nak bawa kepada Allah Ta'ala terima doa dia tak cukup pun, maka sajalah perbuatan dia. Walaupun dia panggil orang sekampung dia untuk berdoa untuk dia pun, sajalah dia. Maka benda ni benda yang penting kita kena jaga. Benda yang penting yang kita kena jaga, kata adakah ta'am kita, makanan kita hari ni kita jaga ke tak. Kita jangan makan, kita jangan turut hawa nafsu. Lebih-lebih lagi masa lapar. Masa lapar ni bunuh orang. Masa lapar ni bunuh orang sungguh. Apabila lapar ni, royak tarawana tak ada halal mengacau nak makan situlah. Manusia kita waliyadzubillah min dzalik. Maka jaga makanan kita, maka jaga minuman kita, minuman pun jaga baik-baik. Dan juga sedikit nak ayat di sini kepada sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Di sini Allah Taala kata la yaqbalu illa tayyiban. Allah Taala tak akan nak terima melainkan benda tu adalah benda yang baik. Kita nak cek belah mana, nak tahu belah mana kata benda tu benda yang baik. Kita nak cek, nak tahu belah mana kata benda tu benda yang baik. Adakah kita tengok kepada orang, seorang ni dia tak suka makan ni, maka benda ni benda yang tidak baik. Ataupun kita tengok kepada syarak Islam, buat banyak Islam, syariat Islam, kata belah mana, hukum belah mana, maka kita kena tengok kepada syarak. Buat banyak Islam ataupun satu perkara yang nak tunjuk kata baik tak baik ni bukan duduk di pada setipannya ataupun akal satu-satu orang. Bukan duduk di pada duduk di otak satu orang, bukan. Tapi duduk di syarak balah mana syarak kata, balah mana Quran kata, balah mana Nabi SAW kata, balah itulah. Kerana kadang-kadang seperti satu orang dia tak suka nak makan belalai. Dia tak suka nak makan belalai. Dan juga satu orang dia tak suka makan dap. Dap ni satu jenis binatang yang hidup di dalam padang pasir di negeri Arab banyak. Dia tak makan. Bahkan dua-dua perkara ni kita nak pergi taksin kata belalai ataupun ibu dak ni tak halal
adalah benda yang tidak baik, tak boleh. Kerana dalam syarak kata benda ni benda yang halal, boleh kita nak makan. Seperti mana Nabi SAW sebut dalam satu hadis, uhillat lakum maitatan wad daman fa ammal maitatan apa Nabi ayat sallallahu alaihi wasallam, fa ammal maitatan, salah satunya al-hut fal-hut wal jarad. Nabi ayat kata al-maitatan, benda yang Allah Taala halal di sini kepada aku dan umat aku, dua jenis. Al-maitah, tadi kita sebut al-maitah, binatang yang mati. Binatang yang mati sendiri, tidak sembelih. Al-jarad, adakah kita nak makan sembelih? Tak, dia mati sendiri. Al-maitah di sini tu halal, iaitu al-jarad, iaitu belalai. Dan juga ibu dak yang banyak yang sabit daripada nas, daripada Nabi SAW menunjuk kata dia ni adalah benda yang halal. Maka kita tidak boleh nak rakyat kata benda ning adalah benda yang tidak baik kerana sebab satu golongan ni tak suka makan. Bukan. Maka kita tengok itu benda yang baik atau tidak, kita tengok di syarak. Balah mana syarak kata, balah itulah kita nak cek kata benda tu adalah benda yang baik, benda tu benda yang tidak baik. Maka cukup sekadar inilah kita pada hari ini mengenai dengan hadis yang ke-10. Maka kita alhamdulillah sampai ke pada hadis yang ke-10, maka kita ada lagi 32 hadis. Kita nang sunsip lah ning kong nang selim ni, insya-Allah kita khagi, insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala berkat dengan ilmu dengan masa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.